Okay, so selamat petang, selamat tengah hari. Dan kita tengok terlebih dahulu latihan kendiri 2.4. Soalan 1B dan juga 1E. Soalan 1B, okay, dan juga soalan 1E. Okay, dengan menggunakan hukum rantai ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil chain rule. Hukum rantai. Ketua rantai ke hukum rantai sama sajalah. Itu dia punya nama dia. Baik. Yang pertama kita diberi soalan 1B. Dia bagi pada kita in bracket 2x tolak 3 kuasa 4. Okey, so bila kuasa 4, maknanya kita nak kembangkan ini, dia akan jadi banyak kerja. Dia akan jadi banyak makan masa. So kita ringkaskan kerja kita dengan menggunakan kaedah rantai. Rantai dengan yang pertama syarat dia kita mestilah buat andaian data lebih dahulu. Iaitu andaikan bahawa. Ini step kerja dia lah. Okey, andaikan bahawa. Okey. U adalah sama dengan 2x tolak 3. Okey. So, terus. Bila kita dapat U sama dengan 2x tolak 3, maknanya persamaan kita yang kedua, okey, iaitu yang asalnya, dia akan bertukar menjadi U kuasa 4. Okey. So, daripada sini, kita akan dapat, apa ni kita akan dapat di sini du. Cari terus du sama dengan apa? Okey, so bezakan dekat x ni ada kuasa 1, maknanya kita akan dapat sini kuasa sama dengan 2, iaitu 2 darab 1 dapat 2, x 1 tolak 1 jadi x kuasa kosong sama dengan 1, 3 tidak ada apa-apa. Okey, 3 kat sini tidak ada apa-apa x, maka sebab itu kita tidak boleh buat pembezaan. Sebab kita mesti buat pembezaan terhadap apa yang kita nak bezakan, iaitu du over apa? Du over dx. Okey. So yang berikutnya iaitu yang kedua ni, okey, sama juga prosesnya. Okey. Kita ada kat sini kan. Kita tengok balik chain rule ni macam mana. Okey. Hari ni dalam modul kita balik semula kepada kita punya buku teks. Okey, tengok dy over dx sama dengan dy over du dengan du over dx. So dalam kes kita sekarang ni, sebab sini kita dah tukar kepada u. Okey, so kita boleh anggapkan bahawa ini adalah y sama dengan. Okey. Kita boleh anggapkan y sama dengan u kuasa 4. Jadi kalau kita cari, kalau kita cari kat sini dy over du, okey, dy over du, kenapa u? Sebab kita guna pun boleh ubah u. Okey, so u 4. Depan u ada 1, so 1 darab 4 dapat 4. U kuasa 4 tolak 1, so dapat sama dengan 3. Okey, kemudian kita punya objektif kita nak cari dy over dx. Maka kita gunakan rule dia adalah dy over du darab du over dx. So masukkan balik. Yang kita dah cari kat atas ni, so kita ganti semula 4 in bracket. Okey, u kuasa 3 darab dengan sini 2. Okey, so dapat 2. Jadi selesaikanlah 4 darab 2 dapat 8. Okey, u tu kita boleh ganti semula dengan 2x kuasa 1 tolak 3. So kita akan dapat 2x tolak 3. Okey, kuasa apa? Kuasa 3. Maka selesai. Okey, so begitu sahaja. Sangat mudah kan? Okey. Next, kita tengok pula kepada soalan 1E. Okey, soalan 1E pun sama juga. Kaedah yang sama. Yang sekarang ni kita ada 1/6 in bracket 1/6 x tambah 2. Okey, kuasa berapa ni? Kuasa 8. Okey, so kuasa 8. So maknanya sama juga proses dia. Apabila kita sukar nak buat pembezaan secara terus, maka kita boleh guna kaedah rantai dengan cara membuat andaian. So andaikan bahawa. Okey, so step dia mesti ada lah. Okey, 1 u sama dengan 1/6 x tambah 2. Okey, so terus cari. Jadi du over dx sama dengan apa sini? 1/6 lah. Sebab x kuasa 1 tolak 1 jadi x kuasa kosong sama dengan 1 darab 1/6 dapat 1/6. Okay, and then kita jangan lupa yang kedua tadi, bila kita dah gantikan, maknanya kita akan dapat u kuasa 8.
Okey, so kat sini prosesnya adalah kita andaikan bahawa kita punya ni adalah y sama dengan u kuasa 8. Maknanya kita akan dapat dy over du adalah sama dengan 8u kuasa 7. Okey, cikgu harap kamu dah faham lah proses untuk pembezaan ini. Jadi, kita terus kepada konsep apa nama ni, rantai. So, dy over dx kita akan dapat dy over du darab dengan du over dx. So kat sini kita nampak pertemuan di antara du dengan du, maka kita akan dapat dy over dx which is jawapan dia adalah okey 8 u kuasa 7 darab dengan 1/6. So 8 darab 1/6 maka kita dapat 8/6. U gantikan semula dengan in bracket 1/6 X tambah 2 kuasa 7. Okey, so 8/6 boleh permudahkan dapat 4/3 in bracket 1/6 X tambah 2 kuasa 7. Okey, so saya harap kamu dapat betul lah. Okey, sambil-sambil tu ada banyak lagi soalan yang lain ni, kamu boleh cuba. Okey, cuba selesaikan untuk fahamkan lagi kita punya konsep pembezaan yang melibatkan hukum rantai ni. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya iaitu soalan 2. Okey, soalan 2 saya suruh kamu cuba selesaikan soalan A dan soalan C, D, E juga. A dan E. So kita tengok pada modul. Okey, sama juga soalan A dan soalan E. Okey. Soalan A, mana soalan A? Okey, sini. Soalan E. Okey. Proses yang sama. Okey, sekarang ni dikata bezakan setiap ungkapan berikut terhadap X. Okey, apa yang berlaku sekarang ni, kita punya persamaan kita ada kat bawah. 3X tambah 2 ni ada di bawah. So, bila ada di bawah, macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok balik. Kat sini kita dah bincang hari tu, ada banyak contoh. Okey, dalam ni kita dah bincang. Ada contoh di mana kat sini kan kita ada bincang. Kalau contoh dia berada dekat bawah. So apa nak buat? Yang ini kita pindah kasih naik ke atas terlebih dahulu. Okey, tengok ni B ni kan. Kita pindah naik ke atas terlebih dahulu. Maka dia akan dapat kuasa negatif. Okey, sama juga prosesnya. Okey, so untuk soalan A kita ada okey, andaikan terus. Okey, andaikan bahawa Y kita adalah sama dengan 1 per dengan in bracket 3x tambah 2. Okey, cikgu suka guna kurungan. Apabila kita buat yang bahagian atas kurungkan dia, yang bawah kita kurungkan dia. Supaya apa? Kita tahu yang mana dia punya bahagian atas, yang mana yang bahagian bawah. So daripada sini, okey, mesti terbitkan dulu di dalam satu persamaan. Okey, so ini bawa naik ke atas, maka kita akan dapat 3x tambah 2 kuasa negatif 1. So bila kita dah dapat macam ni, okey, barulah kita buat andaian. So andaikan bahawa, okey, so andaikan bahawa apa? Okey, andaikan bahawa 3x tambah 2 adalah sama dengan u. Yang mana kita akan dapat terus du over dx adalah sama dengan 3. Okey, kemudian pergi kepada yang kedua pula. Okay, bila kita dah andaikan u kat sini, maksudnya yang kedua kita akan dapat u kuasa negatif 1. Okey. Dan kita tahu bahawa kat sini adalah y sama dengan u kuasa negatif 1. Bila kita bezakan dia terhadap u, okay, iaitu dy over du, maka kita akan dapat negatif 1 kat depan. Okey, ni bawa ke depan. Kemudian, okey, kemudian u kuasa negatif 1 tolak 1, maka u kuasa negatif 2. So, selesaikan supaya kita dapat sini, kita akan dapat u tu kuasa dia positif semula. Jadi dapat negatif 1 per dengan u kuasa 2. So, ingat bila kita turunkan dia akan jadi positif. Jadi, kembali kepada kita punya konsep dy over dx adalah sama dengan dy over du tambah du over dx. Ingat amalkan penulisan formula terlebih dahulu sebelum kita gantikan dengan nilai. Walaupun kadang-kadang ini tidak ada markah, tapi dia boleh membantu kita untuk menyelesaikan masalah. So dy over du is sama dengan negatif 1 per dengan u kuasa 2. Okay, ini bukan tambah, darab. Okay, so sini darab. Betulkan sikit.
Okey, so darab jadi darab dengan 3. So negatif 1 darab 3 kita dapat negatif 3 per dengan apa tu? U adalah sama dengan, okey, mana U? 3x tambah 2. So kita akan dapat sini ialah 3x tambah 2 kuasa 2. Okey, so selesai. Nampak sangat mudah kan? Baik, yang berikutnya kita tengok. Sekarang ni kita ada kes punca kuasa. So bila kita ada kes punca kuasa untuk soalan E, saya buat kat sini E. Okey. Punca kuasa 2x tolak 7. Okey, untuk kes punca kuasa, kita tukar dulu dia ke dalam bentuk indeks. Okey, so tukarkan ke dalam bentuk indeks, maka kita akan dapat 2x tolak 7 in bracket 1/2. Okey, sebab punca kuasa 2 ialah sama dengan kuasa 1/2. Dia adalah setara. Jadi maknanya kita andaikan terlebih dahulu y sama dengan 2x tolak 7 kuasa 1/2. And then kita gunalah kaedah kita balik. Andaikan bahawa U adalah sama dengan 2x tolak 7, which is kita akan dapat du over dx adalah sama dengan 2. Okay, kemudian kita pergi kepada yang berikutnya. Apabila kita gantikan U kat sini, maka kita akan dapat y dia adalah sama dengan U kuasa 1/2. So bezakan dy terhadap du, maka kita akan dapat 1/2 U kuasa 1/2 tolak 1, maka kita akan dapat negatif 1/2. Jadi kita terus permudahkan bila ada kuasa negatif 1 kat sini, maknanya kita boleh turunkan dia ke bawah. Jadi kita akan dapat 1/2 U kuasa 1/2. Kuasa 1/2 tadi ialah merujuk kepada apa? Bentuk punca kuasa. So 2 punca kuasa U. Okay. Then ambil balik step kita. Dy over dx adalah sama dengan dy over du darab du over dx. Okay. So ingat apabila du dengan du maka dia akan jadi dy over dx. So gantikan dy over du adalah sama dengan 1 per dengan 2 punca kuasa U. Okey, darab dengan 2. So 2 darab 1 kita dapat sama dengan 2 per dengan 2 punca kuasa U. Gantikan semula, kita akan dapat sini adalah 2x tolak 7. 2 dengan 2 kita boleh permudahkan, maka kita dapat sini sama dengan 1. Okey, so kita akan dapat the final answer adalah sama dengan 1 per punca kuasa 2x tolak 7. Okey, so nampak proses dia adalah sebegini. Okey, daripada bentuk dia tadi kita akan kita akan dapat bila kita bezakan kita akan dapat 1 per punca kuasa 2x tolak 7. Baik, sangat senang kan? Okey, kemudian kita tengok soalan yang berikutnya pula kita bincangkan. Okey, iaitu soalan mana? Satu sudah. Okey, soalan 3. Okey, dalam soalan 3 kat sini, dia nak cari nilai bagi dy over dx apabila y adalah sama dengan ni dan apabila x adalah sama dengan 1. Okey, prosesnya sama. Okey, prosesnya adalah sama. Okey, jadi first step, soalan mana yang cikgu suruh buat? Soalan A sahaja. Okey, A sahaja. So, nombor A ni. Kat sini kita ada y sama dengan in bracket. Okey, 2x tambah 5 kuasa berapa tu? Kuasa 4. Yang mana kalau x sama dengan 1, so apakah nilai dy over dx? Okey, step dia sama juga walaupun kita nak cari, kita mesti terbitkan dulu dy over dx sama dengan berapa. So, mahu atau tidak kita mesti gunakan kaedah rantai iaitu kita buat andaikan bahawa. Okey, andaikan bahawa U adalah sama dengan 2x tambah 5. So automatik kita terus buat du over dx. Kita akan dapat sama dengan 2. And then dia punya pasangan dia bila kita gantikan. Jadi kita akan dapat y sama dengan U kuasa 4. Jadi dy, dy over du adalah sama dengan 4U kuasa 3. Okay. So bila dah dapat sini, again. Terus kembali kepada dy over dx.
Okey, sama dengan dy over du darab du over dx. So, sama dengan dy over du adalah sama dengan 4 u kuasa 3 darab dengan du over dx adalah sama dengan 2. So, 4 darab 2 sama dengan 8. U gantikan semula, maka kita akan dapat 2x tambah 5 in bracket kuasa 3. Okey, so dia tanya apabila. Okey, kita balik semula kepada soalan tadi. Dia kata apabila x sama dengan 1. So, apabila x sama dengan 1, okey, maka dy over, okey, dy over dx adalah sama dengan 8 in bracket 2 gantikan x sama dengan 1, okey, tambah 5 tutup kurungan kuasa 3. Okey, so selesaikan. Jadi 8 in bracket 2 darab 1, 2. 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 kuasa 3. Okey, darab dengan 8. Tekan kalkulator 8. Okey, darab dengan 7 kuasa 3. So, kita akan dapat 2000. Okey, 2744. Okey, so selesailah kita punya permasalahan yang berkaitan dengan petua rantai. Okey, kemudian hari ini juga kita nak lihat untuk terbitan. Okey, terbitan pertama bagi suatu fungsi yang melibatkan hasil darab dan hasil bahagi ungkapan algebra. Ni cikgu ada sentuh sikit minggu lepas yang kita menggunakan konsep UV dan V du. Okey, so hari ini kita nak lihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan konsep ini. Okey, yang tadi petua rantai dia macam ada hampirlah sikit ada sedikit hampir. Okey, so kaedah ini adalah apabila kita ada lebih daripada satu persamaan yang mana persamaan tersebut dihubungkan oleh operasi darab atau operasi bahagi. Okey. Kita boleh tengok kat sini adalah dia punya formula dia lah. Okey, duv adalah sama dengan uv ni adalah merujuk kepada y y di mana dy over dx adalah sama dengan u dv dx tambah v du dx. Okey. So, kita tengok pada kita punya contoh. Okey, ni. Di sini belum lagi, ini lebih kepada penerokaan. Okey, bawah ni adalah kita punya contoh. Okey. Contoh yang pertama untuk soalan A, dia kata bezakan setiap yang berikut terhadap X. Okey, so A ni, nampak ni. Kat sini kita ada dua persamaan. Yang mana kita ada X kuasa 2 tambah 1 dan the other one is kita ada X tolak 3 kuasa 4. Okey, so kita nak gabungkan dia boleh. Tapi masalahnya adalah pada X kuasa 4 kat belakang ni. Jadi kurungan yang kedua ni kalau kita nak kembangkan dia, dia akan jadi sangat panjang dia punya proses kerja. Jadi langkah paling mudah adalah kita gunakan konsep UV. So kat sini kita andaikan bahawa kita ada Y adalah sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Okey. Dan the other one is kita ada X tolak 3 kurungan kuasa 8. Jadi kita pecahkan dia kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama dan bahagian yang kedua. So bahagian yang pertama ini kita labelkan dia sebagai U. Bahagian yang kedua kita labelkan dia sebagai V. Untuk operasi darab, ini adalah melibatkan operasi darab lah. Apabila kita ada kurungan maknanya sini ada darab. Untuk operasi darab dia tidak ada masalah sangat. Okey, iaitu kalau kamu nak letak V dulu ke baru U dulu ke kemudian V tidak ada masalah. Dia ada masalah sikit kalau yang selepas ini iaitu yang melibatkan bahagi. Kalau bahagi dia ada konsep dia sikit lain. Okey. So kita kena tengok satu-satu. Yang pertama dia kata gini kan, U. Jadi bila kita dah labelkan gini, maknanya kita terus keluarkan U sama dengan X kuasa 2 tambah 1, manakala V adalah sama dengan X tolak 3 in bracket kuasa 8. Okey, so selesaikanlah. Selesaikan, kita akan dapat 2. Okey, X. Okey, selesaikan. Ini selesaikan ni maknanya du over dx. And then ini pun sama juga, kita mesti selesaikan dv over dx. So nak selesaikan macam mana? Caranya adalah dengan menggunakan petua rantai tadi. Okey, so guna petua rantai yang mana yang dalam kurungan kita bezakan
Okey, so bezakan yang dalam kurungan. Okey, kita andaikan tadi U sama dengan X tolak 3. So du over dx adalah sama dengan 1. So dapat 1. Kemudian yang belakang ni kita ada Y sama dengan U kuasa 8. Jadi dy over du adalah sama dengan 8U kuasa 7. So masukkan sini darab dengan 8U kuasa 7 iaitu 1 darab 8 dapat 8. U adalah rujuk pada yang dalam kurungan X tolak 3 kuasa 7. Okay, so dv over dx adalah sama dengan 8 X tolak 3 kuasa 7. Okay, and then lepas itu apa yang kita nak buat? Kita nak cari dy over dx. So dy over dx. Okay, formula dia adalah v du over dx tambah u dv over dx. Okey, dia akan berlawanan dia punya pasangan. Okey, so kita akan dapat v mana v? Cari ni. V x tolak 3 kuasa 8. Masukkan x tolak 3 kuasa 8. du over dx adalah sama dengan 2x. Letak dalam kurungan. Tambah u mana u? X kuasa 2 tambah 1. X kuasa 2 tambah 1. And then the other one is 8. Okey. Ni kita ada kat luar ni. Kita terus letak kurungan gini dulu. 8 in bracket x tolak 3 kuasa 7. Okey, x kuasa 3, x tolak 3 kuasa 7. And then kita cuba permudahkan. Mana yang kita boleh permudahkan, maka kita akan dapat. Okey, yang ini kita nak darab ke dalam pun tak boleh. So dia akan kekal dapat 2x in bracket x tolak 3 kuasa 8. Okey, tambah. Yang ini boleh tak kita boleh mudahkan yang mana? Okey. So kalau kita tengok contoh yang dia bagi ni, macam mana dia permudahkan? Okey. Okey, tengok contoh dia tak habis lagi. Tengok muka surat yang berikutnya. Okey, so kat sini hujung, okey, bila kita gabungkan, tengok dia gabungkan, maknanya kita boleh buka dulu dan kita permudahkan. So kita permudahkan. Kita ambil step iaitu mana dah contoh saya tadi? Okey, sini. Okey, so kat sini kita masukkan, jadi kita akan ada 8 in bracket x kuasa 2 tambah 1. Okey, x tolak 3 kuasa 7. Okey. So kita nampak tak kat sini Nampak Yang pertama ni kita ada dan yang kedua kita ada yang ini. Okey. So untuk kedua-dua ini, okey, kedua-dua bahagian ini, okey, kalau kita perhatikan kat sini ada x tolak 3 kuasa 8, sini ada x tolak 3 kuasa 7. Maknanya kita boleh keluarkan. Kita boleh keluarkan. Jadi kita akan dapat, okey, kita keluarkan maka kita akan dapat x tolak 3 kuasa 7. Letak kat luar. Okey, so kita akan dapat sini adalah 2x tambah dengan 8 in bracket x kuasa 2 tambah 1. Okey. Oh silap. Okey, silap Okey, sekejap. Sini kan kuasa 8. Yang ni 7 kita dah keluarkan. Maknanya akan ada baki dia satu lagi kurungan kat dalam. Okey, satu lagi kurungan iaitu kat sinilah. Okey, sebab apa? Sebab x tolak 3 kuasa 8 sebenarnya sama dengan sebenarnya sama dengan dia gini. X tolak 3. Okey. So kuasa X tolak 3. X tolak 3. X tolak 3 ada sebanyak 8 kali. Okey, so sekarang ni kita dah ambil 7 kali. Kita letak kat luar. Jadi bakinya adalah 2X in bracket X tolak 3. Okey, so 7 lagi kat luar, 1 kat dalam. Okey, so kita dapat gitulah. Jadi belakang tinggal lagi X kuasa 2 tambah 1. Okey, x tolak 3 kuasa 7 kita dah keluarkan. Okey, so kita akan dapat macam ni. Jadi, selesaikan yang di dalam kurungan. Okey, so yang di luar kurungan kita akan dapat x tolak 3 kuasa 7. Yang ini kita boleh kembangkan. Okey, so 2x darab dengan x dapat 2x kuasa 2. Tolak 2x darab 3 dapat
6x. Okey, tambah 8 darab x kuasa 2 jadi 8x kuasa 2. 8 darab 1 jadi tambah 8. Okey, simplify. Permudahkan. Jadi x tolak 3 kuasa 7 in bracket. 2x tolak dengan 8x kuasa 2. So, 2x tambah. Okey, so kita akan dapat 10x kuasa 2 negatif 6x. Okey, so kita akan dapat negatif 6x tambah 8. Okey, so selesailah. Dan dah sampai sini kita dah tak boleh nak permudahkan lagi. Okey, maknanya ini adalah kita punya final answer. Okey, baik. So selesai. Untuk contoh yang pertama dengan menggunakan konsep du, uv, uv, kemudian dy over dx, v du dx, u dv dx. Okey. So konsep dia ni, jalan kerja dia ada sedikit panjang lah. Yang penting kita kena fahamkan betul-betul apakah dia punya peranan dia. So sama juga dengan contoh yang kedua iaitu untuk B ni, okay, kita mesti keluarkan dan labelkan. Yang ini U, yang ini V. Okay, kemudian kita buatlah dia punya du over dx. Yang ini pun sama dv over dx. And then barulah kita masukkan ke dalam formula ini. Okay, so kita tengok contoh yang dia dah kira. Okay, kita pergi cepat sikit sebab masa kita suntuk. Kita ada lebih kurang 7 minit lagi. Okay, sebelum kita berhenti rehat sekejap. Baik, tengok yang kedua, B. Kita ambil yang pertama ni. Okay, yang bahagian depan kita jadikan dia sebagai U. Dan untuk yang kedua, yang bahagian belakang ni, kita jadikan dia sebagai V. And then cari dia punya du over dx dan dv over dx. Okey, daripada situ after kita dah dapat, barulah kita gantikan dia ke dalam formula. Okey, ingat amalkan penulisan formula terlebih dahulu sebelum kita ganti nilai. Jadi, lepas tu kita ganti dengan 3x tambah 2. Okey, 3x tambah 2 rujuk pada u. U ni yang tadi ni. Okey, kemudian dv over dx. Okey, dv over dx mana? Ni. Okey, 2 per punca kuasa 4x tolak 1. Okey, tambah dengan tambah dengan apa? Tambah dengan V punca kuasa 4x tolak 1 darab dengan 3. So, lepas kita dah masukkan nilai, kita gabungkan. Okey, kita permudahkanlah. Permudahkan jadi 3x tambah 2 jadi sini darab. Okey, kemudian ini pun bila darab kita akan dapat 3 punca kuasa 4x tolak 1. And then, okey, bila kita dapat dalam keadaan macam ni, maknanya kita boleh selesaikan lagi. So, bila selesaikan, okay, yang atas, okay, kita akan dapat 4x tolak 1 ni, kita darabkan sekali lagi dengan 4x tolak 1 per dengan 4x tolak 1. Supaya kita dapat kiri kanan dia punya penyebut adalah sama. Okay, sebab penyebut yang asal dia adalah 1. So, bila penyebut sama, maknanya kita boleh teruskan. Jadi, 2 dengan yang seterusnya ni kembangkan. Bila kembangkan akhir sekali kita akan dapat jawapan dia ialah 18x tambah 1 per dengan punca kuasa 4x tolak 1. Okey, so itu adalah contoh yang kedua. Baik, kita tengok yang seterusnya. Sebelum tu mungkin kita boleh berhenti rehat dulu sekejap sebab saya takut nanti kita teruskan nanti akan jadi masalah apabila putus. Okey, tapi rasa sempat kot 5 minit kan? Sempat Jadi tengok dia kata diberi y sama dengan x punca kuasa x tambah 3 cari dy over dx. Okey, ungkapkan bagi dy over dx. So sama juga konsep dia, u adalah x, punca kuasa u adalah punca kuasa x tambah 3 adalah v kita. Okey, so kat sini dia dah bagi dah u sama dengan x dan v sama dengan punca kuasa x tambah 3, maknanya v kita adalah sama dengan x tambah 3 kuasa 1/2. Okey, so cari siap-siap du over dx sama dengan 1. Okey, dv over dx yang ini adalah gunakan rule tu tadi 1/2 kan. Okey, kemudian bezakan yang di dalam iaitu 1. Kita bezakan yang di dalam iaitu 1. Kemudian bezakan ini u terhadap x. So kita akan dapat 1/2. Okey, in bracket. Okey, in bracket x tambah 3. Okey, kuasa negatif 1/2. Sebab apa? 1/2 tolak 1 kan.
Okey, so kita akan dapat dv over dx adalah sama dengan 1 per dengan 2 in bracket. Okey, x tambah 3 kuasa 1 per 2 ataupun kita boleh tulis dalam bentuk 1 per 2 punca kuasa x tambah 3. Okey, so kemudian gabungkan. Gabungkan dengan menggunakan formula apa? Okey, formula dy over dx sama dengan u dv per dx tambah v du per dx. So, u kita adalah sama dengan x. Okey, kemudian ini kita dapat 1 per dengan 2 punca kuasa x tambah 3. Okey, tambah v ialah okey, x tambah 3 1 per 2 ataupun punca kuasa. Okey, punca kuasa x tambah 3. Okey, punca kuasa x tambah 3. Okey, darabkan dengan du over dx adalah sama dengan 1. So, selesaikan. Okey, ni darab darab, maka kita akan dapat x per 2 punca kuasa x tambah 3. Okey, tambah dengan okey, x tambah 3. So macam mana kita nak gabungkan? Kita samakan penyebut. Samakan penyebut maknanya kita kena ni jadi x tambah 3. Yang atas pun kita kena tambah juga jadi x tambah 3. So bila kita dah gabungkan maka kita akan dapat dalam bentuk ini. Okey, so x tambah dengan x tambah 3. Okey, per dengan okey, oh sini sorry. Sini ada 2 kan? Okey, so 2. Jadi sini depan pun akan ada 2 lah. Okey, so maknanya depan sini kita akan ada 2. Okey, so kamu akan dapat 2 x tambah 3. So sama dengan selesaikan. Akhir sekali kita akan dapat kembangkan 2x darab dengan 2 darab dengan x dapat 2x tambah x. So kita dapat 3x. Okey, kemudian 3 darab dengan 2 dapat 6. Okey, so yang ini cikgu kembangkan sinilah. X tambah 2x tambah 6 per dengan 2 punca kuasa x tambah 3. So kat sini kamu akan dapat 3x tambah 6 per dengan 2 punca kuasa x tambah 3. So 2 kat bawah ni boleh diselesaikan. 2 ni kita boleh permudahkan. Hasilnya kita akan dapat. Okey. Oh 2 tak boleh dengan 3 kan? 2 dengan 3 tak boleh. Jadi maknanya kita kekalkan. Okey. Jadi kita akan dapatlah 3x tambah 6 per dengan 2 punca kuasa x tambah 3. Okey, selesai. Yang ini dia hanya letak dalam kurungan sahaja. Sama je nilainya kan? Okey, kalau kita tak masukkan dalam kurungan pun tak ada masalah. Sebab ini dah ada final answer dia. Okey, kemudian yang kedua. Okey, masa kita ada kurang 1 minit lagi. Sempat tak ni? Okey, dia kata kecerunan tangent pada x sama dengan 6. Okey, kecerunan tangent maknanya apa? Maknanya dy over dy over dx. Kalau x sama dengan 6. Maknanya kat sini sekarang ni kita dah ada dah kita punya dy over dx. Apa yang perlu kita buat? Gantikan x ni dengan nilai 6. So gantikanlah 3 masukkan 6 tambah 6 per dengan 2 punca kuasa 6 tambah 3. So selesaikan. Akhir sekali kita akan dapat sama dengan 4. Okey. Jadi kita rehat sekejap sebelum kita sambung untuk sesi yang kedua.